اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dapat memberi kepada kita taufik, yakni kuasa di atas menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini suatu anugerah Allah kepada kita, dan lebih lagi kita duduk pada hari yang sangat mulia, sayyidul ayyam indallah yaumil jum'ah. Hari penghulu pada hari itu ialah hari Jumaat, dan di dalamnya ada doa yang sangat mustajabah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-50, berkata Nabi Isa alaihi salam, bagi ulama jahat yang membimbang mereka itu dengan membanyakkan harta dan menghimpunkan dunia itu, demikian katanya: hei ulama yang jahat, padahal kamu puasa dan kamu sembahyang dan kamu memberi sedekah, padahal kamu tiada berbuat, kamu tu ada tambahan tu, yakni la'alus sawab, kamu tu tak ada, yakni dan kamu memberi sedekah padahal kamu tiada berbuat akan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan kamu, dan kamu ajar orang lain akan ilmu yang tiada kamu amal akan dia akan ilmu. Na'udzubillah min zalik. Berkata Nabi Isa alaihissalam. Ini kata-kata Nabi Isa. Banyak juga kalau kita tengok kata-kata Nabi Isa alaihissalam yang hebat. Nabi Isa ni iaitu pengikut dia hanya riwayat yang sahih menyatakan dalam 18 orang saja. Tapi pengikut dia ni still kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ni. Dia berpesan kepada ulama-ulama yang jahat. Yakni di zaman Nabi Isa dari dulu lagi sudah lahir di kalangan para alim ulama yang jahat. Orang panggil ulama su, ulama yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Bahkan dalam hadis Rasulullah kata, aku lebih takut daripada kemunculan Dajjal. Para sahabat bertanya, kami tak faham wahai Rasulullah. Rasulullah kata, al-ulama su, iaitu ulama yang jahat. Ulama yang jahat itu siapa dia sebenarnya? Adakah dia berlainan pandangan dengan kita? Adakah dia ni tidak sepahaman dengan kita? Adakah dia ni tidak seperjuangan dengan kita? Yakni ulama yang jahat itu ialah ulama yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Ghazali, ialah ulama yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran disebabkan dia nak menjaga periuk nasibnya, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tak berani. Dia sanggup menyembunyikan kebenaran, dan dia sanggup mengamalkan yang batil, yang salah, ataupun dia sanggup memberi sokongan kepada yang salah berbanding dengan yang betul, yang jelas di hadapan mata dia. Itu ulama yang jahat. Bukan dia berlainan pandangan dengan kita, bukan dia tak setuju pandangan dengan kita, tapi dia tidak berani menyatakan kebenaran, sedangkan dia mengetahui bahawasanya hukum ini adalah haram, hukum ini tak boleh, ini halal, ini haram, bayyin. Rasulullah SAW menyatakan halal jelas, haram jelas, tak ada sembunyi, halal dan jelas. Kalau hak yang
kita waswah halal haram, itulah syubhah. Itulah yang syubhah. Antara halal dan haram itu dikatakan syubhah. Adapun yang haram itu jelas kata Rasulullah SAW. Halal pun jelas. Tapi oleh kerana dia nak jaga kedudukan dia ni, ataupun dia ni jenis yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jenis al-jah, jenis orang yang suka masyhur, maka dia tak senang duduk saja. Dia cari jalan nak supaya dia ni orang suruh. Sebab itulah kedudukan kemuncak penyakit yang paling yang tinggi sekali kata Imam Ghazali, iaitu kemasyhuran. Kemasyhuran hak tu iaitu hak tu tidak ada kenyang. Kalau dia ada harta banyak, dia cari harta banyak, dia himpun harta banyak, dia pun berasa dia padang ada harta banyak begini. Tu. Tapi tidak cukup dengan harta banyak, dia nak masyhur. Dia nak suruh orang gelar dia sebagai banyak harta, nak suruh orang panggil dia ni sebagai banyak ilmu, orang baik, orang soleh, pandai, bijak. Itu masyhur. Sebab itulah kalau kita tengok mana-mana negara, tak kira dengan Malaysia ke mana ke, kita heran. Kalau kita tengok kedudukan dia tu hebat dah nisbah harta dan sebagainya. Tapi sebab apa dia sanggup iaitu mengangkat kejahilan ataupun kebatilan juga, tidak lain tidak bukan suatu penyakit masyhur. Nak masyhur, penyakit masyhur ni penyakit yang kemuncak sekali. Kemuncak maknanya kena keturunan banyak, harta banyak, tak puas lagi. Dia hak dia nak satu lagi masyhur. Bila masyhur, orang puji dia, orang mengangkat dia. Hak ni penyakit yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Begitu juga penyakit-penyakit ini akan berlaku di kalangan para alim ulama, yakni ulama su', ulama jahat, na'uzubillah. Bahkan di zaman Nabi Isa, bahkan kita telah cerita dah bagaimana zaman Nabi Musa AS, Syekh Bal'am ibnu Ba'ura, orang alim hebat, 12,000 anak murid dia di kalangan orang alim sendiri main menuntut ilmu dengan Bal'am ibnu Ba'ura ni. Hebat dia Bal'am ibnu Ba'ura yang kita telah baca dah sebelum ini. Kisah dia begitu panjang, iaitu Bal'am ibnu Ba'ura. Sekali dia mengajar 12,000 penuh orang. Tu hak yang menuntut ilmu ni bukan orang sembarangan, orang yang bijak pandai ni, Bal'am ibnu Ba'ura, orang yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Tetapi oleh kerana iaitu menjadi ulama su, disebabkan penduduk dia supaya berdoa supaya Bal'am ibnu Ba'ura ni berdoa kepada Nabi Musa AS dan pengikut Nabi Musa Bani Israel supaya Allah Ta'ala turun bala. Tu yang kita cerita, iaitu bagaimana dia kata nanti aku tanya Allah, lepas dia tanya Allah, dia kata Allah Ta'ala kata tidak boleh, suara ketuhanan. Nabi Musa adalah hamba-Ku, adalah pesuruhku, kamu adalah kekasih waliullah. Lalu balik pada penduduk dia kata cuba tanya sekali lagi. Dia pun kita tanya, tak ada suara dah, senyap dah. Lalu dibalik pada penduduk dia kata kalau tak ada suara tu, maka alamat bolehlah tu kamu berdoa. Sedangkan perkataan Bal'am ibnu Ba'ura yang masyhur, dia kata apa? Wailakum 3 kali dia ulang kepada penduduk dia supaya hak yang doa kepada supaya binasa Nabi Musa AS ni. Wailakum wa ma'ahul malaikah wa ma'ahul mu'minin. Celaka kamu. Seorang lelaki itu aku kenal, Nabi Musa, dan pengikut dia adalah orang mukmin. Disertai dengan mereka itu malaikat dan begitu juga orang mukmin. Dia tahu, dia kata begitu. Bila tu akhir sekali penduduk dia tu, dia ketua raja itu memberi habuan dunia dinar yang begitu banyak kepada Bal'am ibnu Ba'ura. Itu sehinggalah dia sanggup menyalahi kebatilan, menyalahi kebenaran.
dan dia sanggup menyalahi kebenaran, lalu dia berdoa, naik di atas bukit sikit dan 10 kaki, dia berdoa, ya Allah, balalah Nabi Musa AS. Dia kata, ya Allah, balalah kaumku, pendudukku ni. Penduduk dia kata, hei, silap, bukan kamu berdoa pada aku tu, kepada Nabi Musa, kamu berdoa kepada kami. Dia pun betul tak ni? Lalu sekali lidah dia berjelek. Lidah dia seperti seperti anjing, ngalir adio. Lidah dia tu menunjukkan itu binasa orang yang menjilat akan kebatilan. Disebabkan dunia yang sedikit, maka dia sanggup membinasa. Panjang kisah dia. Nak cerita pada kita, ulama-ulama ulama jahat ni zaman Nabi Musa dah ada, zaman Nabi Muhammad, begitu juga zaman berzaman akan ada ulama-ulama su. Ulama su, kelebihan yang diberi Allah Ta'ala beri kepada ulama-ulama su ni, ulama ialah dia alimul lisan, lidah dia petah cakap. Tu hebat ulama su ni. Tapi tentang kebenaran dia tak berani. Berbeza dengan ulama yang sebenar. Ulama yang sebenar, dia berani menyatakan kebenaran, walaupun orang cerca, macam-macam orang kata pada dia, berjenis-jenis, orang duk hentam pada dia, bergelar macam-macam pada dia. Ni ulama yang sungguh ni. Tapi dia tetap nyata juga kebenaran. Walaupun di sana ada peraturan-peraturan, maknanya iaitu sudahlah kita bergaduh dan sebagainya. Tapi ulama yang sebenar, dia tetap akan menyatakan kebenaran juga, kerana al-haqqu bil haqq sabitul haqq walal baqarah. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun keluar daripada seekor lembu yang bodoh. Lembu bodoh kata, lembu menyibah, lembu kata pak lapang. Lembu cakap, lembu kata dua campur dua pak. Lembu kata, maka wajib kena menerima kebenaran daripada lembu, walaupun lembu binatang jadi masyhur dikatakan bodoh. Tu lembu tu, walaupun dia cerdik, daging dia orang buat korban dan sebagainya, tapi kalau orang manusia pada dia tu bodoh. Tapi kalau dia kata 4/4 wajib kita kena menerima. Gitu sekali duduk makan kerupuk, biasa mengimbah begitu saja. Betul lah kita dengar dia kata 2/2 pak. Sebab dia dengar tuan dia, misalnya dia dengar tuan dia duduk mengira, nak ni buat pekor, nak kira apa belah-belah macam nak jual ni. Dia pun kata begitu, misal kata. Kebetulan kalau dia kata begitu, wajib kita kena menerima, walaupun keluar daripada kebenaran itu, keluar daripada seekor lembu. Itu ia berbeza dengan ulama-ulama. Ulama su, dia selalu berbimbang, istirara ala qalbi, dia selalu berbimbang kepada hati dia ni. Kan aku kata kebenaran ni, kan kena ni, kan kena itu, kan kena ni, kan ada jawatan, kan ni. Tu ulama-ulama su, ulama jahat, na'udzubillah min zalik. Rasulullah menyatakan, aku sangat takut golongan ulama-ulama su ni, na'udzubillah. Ada ilmu, tapi ilmu itu hanyalah pada lidah dia saja. Tapi bila berkait dengan kebenaran yang sebenar, kebatilan yang sebenar, dia tak berani. Itu pendapat itu ada khilaf sikit tu. Pemerintah tanya pada dia, apa hukum merokok, isap rokok? Tu apa hukum zina? Apa hukum minum arak? Dia kata haram. Zina haram. Ni haram. Isap rokok tu ada perbahasan sedikit. Dia ada juga perbahasan dia tu. Dia sebut begini, ataupun dengan hak lain lah, dengan hak isu-isu semasa dengan negara ke, dengan urusan begini, dia tidak berani. Ini kita paling takut, na'udzubillah min zalik. Kalulah kita terjebak dengan ulama-ulama su, habislah. Sebab itulah kena berhati-hati dengan para ulama ni. Di sana ada ulama yang sungguh-sungguh, ada ulama yang orang alim yang betul-betul
ustaz yang betul-betul ada di sana, orang alim, syekh, guru, ustaz dan sebagainya yang dikatakan sebagai jahat. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu taala. Apa Nabi Isa berpesan? Dia menyatakan bagi ulama yang jahat, bimbang mereka itu dengan membanyakkan harta. Ulama su ni, ulama jahat ni, dia bimbang dengan harta ni, yakni kedudukan dia lah. Sebab tu dia berani dengan menyatakan kebenaran. Dia takut begini, takut sokongan, tak ada sokongan dan macam-macam lagi. Dan menghimpunkan dunia itu dan dia juga ulama su ni, dia yang menghimpun hartanya. Dia suka himpun harta. Dan apa kata ni? Kata Nabi Isa, hei ulama yang jahat, padahal kamu berpuasa di bulan Ramadan, padahal kamu sembahyang fardu, padahal kamu memberi sedekah, dan kamu memberi sedekah, padahal sedangkan kamu tiada berbuat akan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan kamu. Kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu sembahyang tiap-tiap 5 waktu tu, kamu sembahyang semua, bahkan sembahyang sunat lagi, bahkan kamu duk beri sedekah begini banyak, tapi kamu tidak buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berkaitan dengan pemerintah sikit, dia rasa takut selalu. Dia bersembahyang, dia berpuasa, tapi dia tidak berani tu menyatakan kebenaran. Bahkan kebenaran itu amat ditakuti oleh para pemimpin-pemimpin yang panggil pemimpin-pemimpin yang munafik. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Mekah ke Mesir ke, tak boleh nak nyata kebenaran. Bila nyata sikit kebenaran, tegar sikit itu mahkota Mekah tu, Putera Salman tu, tegar sikit, senyap, lenyap, tak ada, tahu-tahu tu bunuh, mati dah tu. Tu ni tanda-tanda hari kiamat, yang mana ulama yang menyatakan kebenaran pasti akan disusuk dan sebagainya. Begitu juga di Mesir dan sebagainya. Tu nak boleh, nak bercakap boleh, cakap pasal puasa, pasal sembahyang, pasal pemerintahan cara Islam, cara molek, cara ikut aturan hukum Allah yang sebenar begini-begini, siap jaga. Tu akan hilang, yakni akan ditangkap dan dibunuh. Ni yang berlaku dah ni, Mekah, Mesir, banyak lagi negara-negara lain. Ini akan berlaku. Tetapi bab ibadah, ada apa, silalah jaga ibadah. Sebab itulah kata Nabi Isa AS, padahal kamu berpuasa, padahal kamu memberi sedekah, padahal iaitu kamu padahal kamu puasa, kamu sembahyang, kamu memberi sedekah, sedangkan kamu tidak berbuat apa yang disuruh oleh Allah. Kamu tidak buat apa hukum yang Allah Taala suruh buat ni, tak buat. Ni takut ni. Dan kamu ajar orang lain akan ilmu yang tiada kamu amalkan. Na'udzubillah min zalik. Kamu duk ajar orang cerita pasal ibadah begini-begini, kamu sendiri tak beramal. Ini. Sebab itulah, tak kira kita mengajar ke, kita dengar ke, lebih lagi mengajarlah. Kita cerita ilmu pada orang, biar ada iltizam, biar ada niat, kita nak mengamalkan. Macam kita mengaji kitab gitu juga. Kita mengaji kitab kan banyak, mengaji nutuk kitab begini-begini. Kadang-kadang orang panggil dan nak tolaah, nak buka. Tapi semasa kita mengaji ilmu tu, kita menuntut ilmu, biar ada niat untuk kita nak mengamalkan. Ataupun yang kita dengar tu, kita biar ada niat dalam hati aku, insya-Allah suatu hari nanti pasti aku nak beramal. Ataupun aku nak beramal selalu. Kalau boleh. Itu biar ada niat begitu. Lebih lagi para alim ulama yang mengajar orang ilmu, yang cerita ilmu pada orang, maka pasti dia ni yang disebut oleh Nabi Isa seorang ulama yang jahat adalah ulama yang mencerita ilmu tetapi dia sendiri tidak beramal. Na'udzubillah min zalik. Ibarat hujan, ibarat mendung tapi tidak hujan, ibarat
pokok yang berbuah, tetapi ibarat pokok tetapi tidak berbuah. Bila samarin, pokok comel dah subur molek tapi tidak buah. Pokok apa buah, pokok berbuahan tu, rambutan comel, pokok dia tinggi tapi tidak berbuah, sia-sia saja. Tu pokok-pokok lain lagi. Maka begitulah manusia yang mengajar pada orang tapi dia sendiri tidak beramal. Ini bahaya, na'udzubillah min zalik. Dan berkata lagi Nabi Isa AS, hei ulama yang jahat, sangatlah jahat yang kamu hukumkan akan dia, padahal kamu taubat dengan perkataan kamu. Padahal di situlah ala sawab, yakni padahal tiada kamu taubat dengan perkataan kamu dan angan-angan kamu jua, dan kamu perbuat dengan mereka hawa nafsu kamu, dan tiada mengkayakan daripada kamu suci akan kulitmu yang zahir, padahal hati kamu itu berlumur dengan najis yang batin, iaitu sangat kasih akan harta dan sangat kasih akan dunia yang sebenar yang aku kata. Jadi Nabi Isa AS berpesan, banyaklah kalau kita tengok, bukan Nabi Isa saja, banyak. Sebab ulama ni memang bahaya. Ulama jahat, ulama suk ni bahaya. Tak kira lah dia tu panggil dia yang mengajar ilmu agama, ustaz ke, tok qadi ke, tok mufti ke, apa, dia membawa ilmu agama. Bila dia bawa ilmu agama, maka bahaya. Kalau orang kadang-kadang silap air bulang, dak tengok satu hak, dak pandai pilih kebenaran hak mana tu, ikut dia, habis, bahaya. Tapi kalulah kita ikut para ulama, tok guru, tok syekh di kalangan asatizah yang memberi suatu ilmu yang baik, maka ada kelebihan dia pula. Mana? Iaitu akan dimudahkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala suatu nanti, iaitu syafa'atul ulama, syafaat ulama. Ulama-ulama tok guru ni, walaupun tok syekh kita tak kenal dia, tapi dia tak kenal kita kenal dia. Dia hari kiamat kelak, Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis, dia akan kenal kita. Sebab kita kasih pada diri kita, bagi kita sokong pada dia ni. Dia akan kenal. Dia akan ajak masuk dalam syurga sekali ni. Tu hebat, ada kelebihan dia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala beri. Tapi kalau kita tersilap dengan para ulama-ulama asatizah yang jahat ni, yang orang panggil disebut Nabi Isa AS, dia ni tidak buat apa yang disuruh oleh Allah, dia selalu buat maksiat pada Allah. Ini sebuah cakap anda, ni sangat bahaya. Na'udzubillah min zalik. Ini dan yakni di antara lagi kata Nabi Isa, itu sangatlah jahat kamu hukum akan dia, padahal tiada kamu taubat dengan perkataan kamu. Ni ulama-ulama su ni, Nabi Isa berpesan, kamu menghukum akan sesuatu hukum tu dengan hukum yang salah, kamu beri fatwa yang salah, tapi kamu tidak bertaubat dengan perkataan kamu, dengan fatwa kamu yang jahat tu. Kamu tidak bertaubat. Ni ulama-ulama jahat ni. Dan angan-angan kamu jua, hanya angan-angan kamu jua, hanya kerana nafsu kamu saja, dan kamu perbuat mereka itu hawa nafsu, dan kamu perbuat dengan mereka itu hawa nafsu. Dia memberi fatwa, hukum dan sebagainya tentang ilmu ni dengan mengikut pada orang ni, mereka itu yang dengan orang ni, mereka memberi fatwa dengan hawa nafsu dia, kerana keinginan dia. Kerana kalau beri hukum, beri suatu hukum tu, orang panggil kalau maknanya bagi suatu hukum tu, maknanya dunia tu boleh ke dia. Begitu. Kalau dia tak beri hukum, dia beri hukum yang sebenar, maknanya dunia itu tak dapat pada dia. Jadi dia pun mengaku begini, dia beri hukum cara zahir, secara salah begini. Maka dengan hawa nafsu dia, maka dapatlah dia habuan dan sebagainya. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Ataupun satu lagi, dia memberi fatwa yang sebenar dah. Lalu dia buat permulaan dia buat sungguh dulu.
Tapi dia nampak sesuatu habuan dunia begini-begini, dia pun undur balik hukum dia. Macam Bala'am ibn Ba'urah tadi tu. Bala'am ibn Ba'urah, dia kata wailakum kan, wailakum, celaka kamu. Dia kata penduduk dia. Tapi bila dibentan dengan dunia yang sedikit hebat dunia ni, maka dia pun kona, dia tak apalah, nanti aku tanya Allah dulu. Dia kata sebab dia orang wali, dia doa dia sekali tak ada tangan memang makbul selalu, hebat ni. Asal dia kata celaka, tapi bila dia bentan dunia pada dia, nanti saya tanya Allah dulu. Tu maknanya asalnya haram, tak boleh haram. Bila ditawar suatu jawatan pada dia, ya tak apa, nanti ada hukum yang berkaitan dengan dalam kitab ni ada hukum yang longgar, orang panggil ruksah, kelonggaran, kemudahan tu ada, nanti kita tengok, nanti tu. Padahal setengah tu hukum tu jelas dah haram, tak boleh. Tapi dia kena kotak dia, akal dia ni boleh, sebab ada sesuatu keistimewaan di hadapan dia. Tu ada sesuatu dunia yang murah, dunia yang sedikit di hadapan dia, maka dia maka dia memberi fatwa dengan mengikut hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, ni bahaya. Dan tiada mengkayakan daripada kamu, dan tiada mengkaya dari kamu, sucilah kulitmu yang zahir, padahal hati kamu itu, ni kata Nabi Musa lagi, hakikatnya kamu buat begitu tidak memberi suatu, maknanya bukan kau jadi molek, kerana kamu tidak suci kulit kamu ni, orang panggil yang zahir. Dia zahir, dia nampak molek lah, tu. Dan di luar ni nampak comel dengan ilmunya, padahal hati kamu itu berlumur dengan najis yang batin. Na'udzubillah min zalik. Padahal hati dia ni lomor dengan najis yang batin. Panggil dalam hati dia tu penuh dengan penyakit, bermasalah. Zahir, pandai ulama-ulama su ni, ulama-ulama jahat ni, ataupun ustaz-ustaz yang jahat ni, ataupun untuk qadi, untuk mufti yang jahat ni. Tu setengah-setengah tu kadang-kadang tu dia hak zahir comel, tapi hakikatnya hati dia penuh dengan najis yang batin, penyakit-penyakit kronik hati. Na'udzubillah min zalik. Penyakit kronik rohani, ni bahaya. Dan dia biar begitu. Tapi kalau dia penyakit kronik jasmani, dia cari ubat, tak salah lah tu. Tapi bila penyakit kronik rohani, mereka buang, mereka biar begitu saja. Na'udzubillah min zalik. Ada di kalangan para ulama-ulama yang menjaga batin dia, menjaga selalu istighfar pada Allah. Kerana para ulama dia ni bukan maksum. Para ulama, Tok Syekh, Tok Guru dan sebagainya, dia bukan maksum. Dia ada kesilapan dia, dan dia sentiasa menjaga batin dia. Seperti mana dia jaga hak yang disebut di atas sebelum ni, dia jaga iaitu tentang daripada istirahat ni, gelombang istirahat ni, berhati-hati. Itu ulama yang bagus. Itu antaranya disebut Nabi Isa AS. Apa penyakit najis yang batin ini? Iaitu sangat kasih kepada harta. Harta tak nafi, tak salah. Nak ambil kukuh harta banyak mana pun dipersilakan. Tak kira lah orang biasa ke, ulama ke, siapa-siapa. Tapi kasih pada harta dan kasih pada dunia ini, sanggup orang panggil menjual agama yang murah. Tu sanggup meninggalkan kebenaran, sanggup memberi fatwa yang salah disebabkan dengan harta dan sangat kasih pada dunia ni. Dan sangat kasih akan dunia dengan sebenar-benar yang aku kata Nabi Isa AS ni. Ini pesanan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa berkata lagi, hei ulama yang jahat, jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti yang diayat tepung yang keluar daripadanya. Yang diayat tepung tu,
tepung yang lumak-lumak lagi baik, dan yang tinggal di dalamnya tepung yang kasar-kasar. Dan nombor 3 tu yang ni kulit padi, kulit padi ataupun kulit gandum yang sudah diayak tu. Sekarang dan seperti demikianlah kamu itu, kamu keluarkan daripada mulut kamu itu beberapa ilmu hikmah yang halus-halus lagi baik, padahal kamu tinggal di dalam dada kamu itu dendam dan dengki, kasih akan harta dan kasih akan dunia, dan kasih akan kemegahan, dan kasih masyhur, dan kasih akan jadi kepala orang, dan kasih akan puji orang, dan barang sebagainya daripada maksiat batin dan segala perangai yang jahat dan segala perangai munafik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Yakni kata Nabi Isa AS, jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti tempat yang diayak tepung yang keluar daripadanya je. Yang diayak tepung itu, yakni jangan kamu jadikan, ulama su ni, ulama-ulama jahat ni pesanan Nabi Isa AS, jangan kamu jadikan iaitu seperti tepung ni yang diayak yang lumak-lumak lagi baik, dan di dalamnya tinggal tepung yang kasar-kasar. Ibarat begitulah kita ayak tepung dulu-dulu ya ayak tepung padi ke ataupun gandum ni dengan panggil padang tu. Bila dia ayak, maka tu kulit hok kasar-kasar tinggal, hok turun tu hok nipi-nipi, hok halu-halu, tu comel. Gandum tu nak buat kuih tu, donat tu, kek tu, comel lah, halu. Dah dulu dah ni payah dah learning. Ni ada mesin canggih dah learning. Ibarat begitulah. Maknanya orang dulu dia ayak tepung tu, maka hak tinggal tu hak kasar-kasar atas. Hak yang jatuh bawah tu hak halu-halu. Jangan kamu jadi seperti itu. Maknanya hak lumak-lumak baik je kamu ni. Zahir nampak baik, comel. Sepertikan demikianlah, maka seperti demikianlah kamu keluar daripada mulut kamu tu ilmu hikmah yang halu-halu. Kamu begitulah kamu, Nabi Isa kata, keluar daripada mulut kamu ni hak lumak-lumak, hak halu-halu, kata-kata hikmah, kata-kata yang baik-baik ni. Comel, orang tengok, comel, bagus dia, baik dia ni, sedap dia ceramah, sedap dia ngajar ni, bagi ilmu gini ni, hak lumak-lumak hikmah comel-comel ni. Tu sejuk tulang-tulang dengar ilmu gini, hak dia khabar daripada hikmah ni. Tu tak boleh terlepas, mari selalu ni kata-kata hikmah ni. Ni orang bawah tu tak masalah, orang yang dengar tak masalah. Ni ulama-ulama su ni, ulama yang jahat ni, dia keluar daripada perkataan dia yang halu-halu. Sebab itulah Nabi SAW nyatakan, jangan kamu terperdaya dengan percakapan yang manis daripada ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang membawa ilmu agama di kalangan ustaz dan sebagainya. Yakni petah cakap dia, sekali bagi tahu, faham selalu orang, kata-kata indah dia. Tetapi iaitu padahal ni orang panggil hal, ni sifat apa hak sebenarnya Nabi Isa nak bagi tahu. Ulama-ulama su ni dicerita hak comel-comel dah. Padahal kamu, ulama yang jahat, tinggal di dalam hati kamu dendam dan dengki, kasih akan kamu. Ada sifat dendam dalam hati ni. Fitrah manusia ni tak lari daripada ada perasaan nak marah, nak marah dan sebagainya, tak lari. Tapi dia duduk simpan lagi ni, dendam dan dengki, ada sifat dengki, duk simpan hati dia ni. Tak senang tengok ulama ni mengajar begini, dia deki. Dengar ustaz ni mengajar, dia deki. Hak ni begini, dia deki ni, dia deki ni. Ulama ni, Nabi Isa berpesan kepada ulama-ulama jahat ni, dan kasih akan harta kamu, dan kasih akan harta. Kasih pada harta ni, sanggup tinggal ibadah, sanggup tinggal perkara yang baik, maka harta itu jadi
jahat juga. Cari harta tak masalah, tapi disebabkan ni dia kasih dan meninggal segala hak Allah Ta'ala suruh, akan dia jadi jahat. Dan kasih akan dunia, dan dia ni padahal kamu ni kasih kepada dunia, kasih pada dunia yang tidak bermanfaat ni, dan kasih kamu kemegahan. Dan begitu juga ni setengah ulama-ulama su ni perkataan keluar dari mulut dia comel-comel belaka, tapi kasih kepada kemegahan, nak masyhur, nak suhur. Kalau orang akak jadi suhur tu lain. Ni nak suhur, nak dapat kemegahan ni, dan kasih akan masyhur, dan kasih akan jadi kepala orang. Ni ulama-ulama su ataupun orang yang membawa agama di kalangan asatizah dan sebagainya ni, nak jadi kepala orang semua. Tak boleh jatuh sikit, nak jadi juga kepala orang, nak jadi ketua juga. Cari saja idea-idea nak jadi supaya jadi soho, supaya jadi ketua orang, supaya orang latih jadi ini jadi itu. Ini ulama-ulama su ni, na'udzubillah. Ni pesanan Nabi Isa AS. Dan kasih akan puji oleh orang, dan supaya orang puji dia pandai, bijak, alim dia, hebat dia begini ni penyakit batin ni. Ni sebuah percakapan baguslah, cakap comel begini, tak nafi. Ramai di kalangan ulama-ulama, asatizah, di kalangan ustaz-ustaz yang cakap percakapan yang baik, percakapan hikmah baik, tapi hati pun comel. Ramai hak begitu pun ramai. Ni sebahagian ada begitu ni. Hak Nabi Isa bagi tahu ni ada hak jenis begitu. Tujuan apa Nabi Isa bagi tahu? Kata arwah Tuan Guru Raja Haim, saya mengaji dia kata tujuan iaitu supaya kita ni berhati-hati, jangan kita terpedaya. Kita ni kita kena lihat juga kelakuan dia macam mana, kelakuan dia tu, kelakuan para ulama di kalangan asatizah dan sebagainya ni yang bawa ilmu-ilmu agama ni, kita tengok dia ni macam mana, tu kelakuan dia tu macam mana. Kedua hak yang disebut ni, ada sifat dengki, kasih harta, kasih dunia yang dia membafaat ni, dan kasih kemegahan, dan nak jadi ketua semua. Ni ada ke tak? Kalau orang latih tu lain cerita. Ni ada ke tak sifat ni zahir ni? Kita tak tahu barang batin hati seorang tu, kita tak boleh tahu. Tapi al-zahiru 'alal batin, al-zahiru tadul 'alal batin. Zahir ini boleh menunjuk yang batin. Tu jadi sebab itulah kita kena berhati-hati, kata para Nabi Isa AS. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan barang sebagainya daripada maksiat batin dan segala perangai yang jahat dan segala perangai munafik, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah akan lahir di kalangan golongan ulama-ulama su, ulama yang jahat ni, perangai jahat, perangai macam orang munafik, perangai orang munafik ni, ulama-ulama ni, na'udzubillah min zalik. Ini berhati. Zaman kita duduk zaman ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Bila zaman fitnah ni macam-macam, ulama-ulama yang sebenar, asatizah yang sebenar akan dihina, dicerca dan bermacam-macam jenis lagi. Dan lahir juga ulama-ulama su, yang mana ulama-ulama su ini dipuji, ni indah Islam yang dibawa ni, bila dia sokong ataupun beri fatwa yang salah tetap dianggap betul. Ni akan lahir. Dan ulama-ulama yang disebut oleh Imam Syafi'i sendiri pun benar sekali. Imam Syafi'i kata, kalau kamu nak melihat para ulama-ulama yang sebenar, hendaklah kamu lihat itu fitnah, mihnah, seperti hujan yang turun. Ni nisbah duk serang semua dia, duk serang para ulama ni. Ada saja tak betul hak ni. Walaupun dia bagi tahu hak benar pun tetap orang anggap salah kau ini. Ini ulama yang sebenar itu disebut oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Hei hamba dunia, ni kata Nabi Musa ni, betapa mendapat akan akhirat oleh orang yang tiada menghilang akan segala keinginan itu daripada dunia, dan tiada memutuh ia akan gemarnya kepada dunia. Dan kamu jadikan dunia itu di bawah lidah kamu, dan kamu jadikan akan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu,
dengan sebenar-benarnya aku kata kamu, hei ulama yang jahat, kamu binasakan akan akhirat kamu, maka kamu baik dunia kamu itu dengan terlebih kasih kepada kamu daripada baik akhirat kamu. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata Nabi Musa AS lagi, betapa mendapat akan akhirat oleh orang yang tiada menghilang akan keinginan itu daripada dunia. Macam mana kamu nak mendapat akhirat jika kamu meletakkan keinginan dunia itu melampau berbanding dengan akhirat? Cuba kalau kita semayang lah, kita semayang, keinginan dunia kita itu lebih berbanding nak menghadap Allah. Bagaimana? Seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Seorang tu dia semayang, tapi dia duk mikir ni, nak pergi sini ni, kena tu nak pergi lepas semayang ni, nak pergi tempat ni pula ni. Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kamu tengok bagaimana kelakuan semayang dia, sudah tentu akan menjadi suatu perubahan pada semayang dia. Semayang patut ayang ke? Sudah tentulah dia akan jadi semayang gopoh-gapoh. Dan banyak lagi ibadah lain jadi menyebabkan dia bergopoh-gapoh. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kerana dia meletakkan segala keinginan dunia itu melebihi daripada keinginan akhirat. Maka macam mana kamu nak mendapat akhirat yang sebenar, kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab lain. Dan tiada memutuh ia akan gemar kepada dunia, yakni tidak putus. Nak cinta pada dunia tu dah habis-habis, sehingga meninggalkan akhirat ni. Ini jadi rosak ni. Dan kamu jadikan dunia itu di bawah lidah kamu. Ini ulama pula ni, iaitu di kalangan para ulama yang jahat ni, dia menjadikan dunia ni di bawah lidah dia. Dia cakap ni supaya dunia tu mai ke dia. Dia membaikkan supaya jawatan dia dan sebagainya ni tidak jatuh. Dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu dengan sebenar-benarnya. Dan dunia dia jadi seperti lidah. Orang tanya tentang berkaitan dengan hukum yang sebenar, dia cakap ala ke dunia lah. Tapi kalau ala ke orang, haram hukum ni tak boleh haram. Mana boleh ni? Tapi bila dunia tu duduk di bawah dia, boleh selalu. Tak apa ni. Ini dia ada perbahasan dia balik. Hukum lain ada lagi. Tak apa. Dia boleh tu. Tapi bila dunia tu dah panggil dunia itu jauh daripada dia, maka dia menghukum haram. Dia tak berani menyatakan kebenaran. Ini ulama-ulama jahat, na'udzubillah min zalik. Dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu. Mana sebuah rendah sekali. Amal ibadah begitu saja. Dia letak dia itu di lidah dia ni. Na'udzubillah. Sebab tu dikatakan ulama jahat ni alimul lisan, alim pada lidah. Ulama su ni, na'udzubillah. Tapi dia hak tentang amal dia ni diletak di bawah kaki sekali. Dia buat barang begitu. Akhirat dengan urusan amal ni, beramal kadang tak beramal, buat barang dengan ibadah, zikir tak zikir kadang. Itu ini dikatakan sebagai ulama-ulama jahat ni, disebut Nabi Isa AS. Dengan sebenarnya aku kata pagimu, hei ulama yang jahat, kamu binasakan akan akhirat kamu. Kata Nabi Isa, hei ulama-ulama yang jahat ni, kamu rela binasa kamu rela binasa akhirat kamu, maka baik dunia kamu itu terlebih kasih kepada kamu daripada baik akhirat. Bagi kamu, kata Nabi Isa AS kepada ulama-ulama yang jahat ni, iaitu kamu sanggup binasakan akhirat, maka baik dunia kamu itu, bagi kamu dunia lebih baik daripada akhirat. Tapi ulama-ulama su tidak cakap begitu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Maknanya bagi dunia bermasalah baik bagi dia, tapi bagi akhirat dia buat barang, buat remeh, duk bawah tapak kaki. Itu di antara disebut oleh Nabi Isa AS.
maka siapa manusia yang terlebih jahat daripada kamu, hei ulama yang jahat, adalah kamu itu seolah-olah kamu menyeru akan orang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggal mereka itu akan dunia mereka bagi kamu, padahal kamu perlahan-perlahan hei hamba dunia. Itu ini ulama-ulama su ni, ulama-ulama jahat ni, iaitu dia terlebih jahat kamu ni, kata Nabi Isa, yang mana kamu ni adalah seolah-olah kamu menyeru orang ni supaya iaitu mempunyai kekayaan, itu supaya meninggal mereka itu akan dunia. Itu supaya mereka ni meninggal dunia, tapi kamu selo-selo bahan dunia. Tu dunia tidak bermanfaat tu. Dia masuk dunia sini, dunia yang tidak bermanfaat. Tu kalau dunia bermanfaat, ikutlah banyak mana pun. Maknanya dunia yang tidak bermanfaat, yang merugikan akhirat, itu dunia yang dicela. Itu maksud dunia yang disebut oleh para ulama. Jadi saya rasa bertiru situ, maka siapa manusia yang terlebih jahat daripada kamu, hei ulama yang jahat, na'udzubillah min zalik. Ini pesanan Nabi Isa AS tentang ulama-ulama su', na'udzubillah. Itu lebih lagi kalau sabit dan hadis Nabi SAW yang lain, saya tengok dalam Sunan Ahmad, Rasulullah kata akan lahir di kalangan ulama-ulama yang jahat, ya alimul lisan wa jahil qalb, iaitu alim pada lidah tapi jahil pada amal, yakni tak beramal. Tu na'udzubillah, ni pada kita takut, dan orang yang mengikut dia akan binasa. Na'udzubillah. Ni sebab itulah kita kena berhati-hati. Kalau ada ulama-ulama yang sebenar, peganglah, yakni ikutlah, nescaya kita akan selamat. Sebaliknya kita sentiasa minta perlindungan Allah supaya Allah menjauhi kita daripada ulama-ulama yang jahat. Jadi seperti itu situ, maka siapa manusia yang terlebih jahat daripada kamu, hei ulama yang jahat. Jadi sekadar ini dulu, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk diri saya juga, begitu juga bagi kita semua. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini majlis ilmu menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akilna bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.